Selamat pagi. Hari ini kita sambung semula tajuk wang. Hari ini kita bercerita tentang celik kewangan, okey? So, kita tengok slide yang seterusnya. Kalau kamu ada buku teks, sila rujuk buku teks. Saya tak ingat buku surat mana. So, dalam slide ni, apa yang ada dalam buku teks tu yang saya letak dalam slide. Okay, simpan dan labur. Hari ni kita berbincang beberapa tajuk. Yang ini berkaitan dengan simpan dan labur, ya. Okay. Dalam dialog ni, si kakak ni tanya dengan adik dia, abang dia, banyak duit yang abang dia simpan dalam tabung ni. Lepas diorang kira, diorang beritahu kepada ayah mereka dan diorang nak simpan. Diorang nak kira dah duit tu, diorang nak simpan. So, ayahnya menyatakan esok mereka akan pergi ke bank bersama-sama dan simpan di bank lebih selamat dan akan dapat faedah. Okey, di sini kita akan belajar tentang faedah nanti, ya. Okey, jadi di dalam bank adalah tempat yang paling selamat untuk simpan wang. Esokan harinya mereka pergi ke bank dan ayah dia bertanya sama ada boleh tak diorang minta bantuan untuk membuka akaun untuk anak-anak mereka. So, pekerja di bank memberi penjelasan ada akaun simpanan dan akaun pelaburan cek. Dia ada dua jenis akaun, ya. Kalau daripada tadi sini di dalam tabung, lepas tu diorang pergi ke bank untuk simpan, dan ada dua jenis akaun untuk simpan wang dalam bank, ya, iaitu akaun simpanan dan akaun pelaburan. Okay. Lepas tu budak ni tanya, apakah saya nak buka akaun pelaburan? Dia cakap dia nak buka akaun pelaburan. Yang adik dia pula cakap dia nak buka akaun simpanan. So, kita tengok apa maksud akaun pelaburan dan akaun simpanan. Okay. Berdasarkan ni, ayah dia tanya, apa beza antara dua akaun ini, tuan? Akaun pelaburan dengan akaun simpanan, apa beza dia? So, pekerja ni memberitahu akaun simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Maksudnya, apabila akaun simpanan kita masukkan ke dalam akaun jenis simpanan, dia boleh disimpan dan dia boleh dikeluarkan untuk apabila kita ingin menggunakannya. Okey, yang ini ada beberapa maklumat tentang akaun simpanan. Akaun simpanan adalah wang yang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang permulaan simpanan rendah dapat faedah kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Jadi maksudnya akaun simpanan ni kita boleh masuk, kita boleh keluarkan, dan kita boleh masuk lagi, kita boleh keluarkan. So, dan dia mempunyai permulaan simpanan adalah rendah, ada faedah ada 1% dan 2%. Biasanya akaun simpanan ni biasanya gaji, kalau mak ayah awak dia simpan wang tu dalam akaun simpanan, gaji sebab dia masuk lepas tu kita keluarkan. Okey, untuk jenis akaun pelaburan pula, akaun pelaburan ialah digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberi keuntungan pada masa hadapan. Ini beberapa maklumat tentang akaun pelaburan. Okey, akaun pelaburan ni wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Jadi maksudnya kalau kita simpan, kita tak boleh keluarkan sebab dia ada tempoh matang untuk mengeluarkan. Maksudnya mungkin dalam 10 tahun baru boleh keluarkan. Tapi kalau akaun simpanan, kamu boleh simpan dan seminggu kemudian kamu nak keluarkan sebab hal kecemasan, kamu boleh guna. Okey, untuk pelaburan, wang pelaburan permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Jadi kalau jenis pelaburan yang tinggi, maksudnya wang tu kena tinggi lah nak dimasukkan. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Okay, dia bagi untung dan dividen atau bonus. Ini kelebihan akaun pelaburan daripada akaun simpanan. Tapi kalau kamu berniat nak simpan lepas tu nak keluarkan, lebih baik pilih akaun simpanan.
Okey, berdasarkan dialog-dialog ni, awak rasa budak lelaki dengan perempuan tu akan pilih akaun mana untuk simpan wang diorang? Okey, betul. Akaun simpanan. Okey, yang ini berkaitan dengan faedah mudah dan faedah compound. Setiap bank ada faedah mudah dan faedah compound. Okey, Ibu, kenapa nilai faedah ini berbeza-beza? Okey, kalau dalam buku akaun ni, dia ada pertama, baki wang dia 2,000, lepas tu kadar faedah 1.8. Kadar faedah memang sama. Tetapi, nilai faedah dia berubah-ubah setiap tahun. Baki akhir tahun yang ini, baki akhir tahun yang akan datang macam ni. Okay. Apa perbezaan dia? Okay, jadi Mak dia jelaskan, nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah. Untuk tahun pertama ni nama dia faedah mudah. Jika soalan dia tanya apakah faedah mudah, awak kena kira faedah untuk tahun pertama saja. Apabila wang di simpanan tidak dikeluarkan pada tahun pertama, apabila wang ni tidak dikeluarkan, jadi dia akan jadi tahun kedua dan faedah compound yang akan dapat bila diberikan pada tahun kedua. Maksudnya faedah ni dia akan, kalau nak cari faedah, kan 1.8% ni kita darab dengan yang ini, kita akan dapat RM36. Jadi RM36 ni kita tambah RM2,000, dia akan jadi RM2,036 pada ujung tahun. Lepas tu kalau tidak dikeluarkan, dia akan jadi tahun kedua dan baki tahun kedua tu RM2,036 berdasarkan akhir tahun tadi tu. Lepas tu 1.8 ni kita darab dengan yang ini, dia akan dapat nilai faedah ni. Ini adalah nilai faedah compound. Nilai faedah compound adalah nilai faedah pada tahun kedua dan tahun ketiga. Okey, yang ni. Jadi, bila yang ini dah didarab dengan ini, dia akan jadi ni. Lepas tu yang ini tambah dengan ini, yang akan jadi ni untuk ujung tahun. Lepas tu ujung tahun ni tak dikeluarkan lagi. Jadi, dia akan bawa ke tahun depan. Dan yang ini darab dengan jumlah yang berganda tu. Ini maksudnya faedah compound. Tahun kedua dan ketiga ni faedah compound. Kalau tidak dikeluarkan lagi, jadi maksudnya sampai tidak dikeluarkan tu, itulah faedah compound. Tetapi untuk tahun pertama, dia dikatakan sebagai faedah mudah. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di dalam bank dalam tempoh tertentu. Ini faedah mudah. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang berkumpul setiap tahun. Jadi maksudnya, kalau contoh kamu tahun ni, kamu masukkan wang dekat dalam bank, lepas tu hujung tahun kamu nak keluarkan wang tu. Jadi maksudnya kamu menggunakan faedah mudah je kat situ. Tapi kalau kamu berniat, kamu simpan tahun ni, kamu nak keluarkan pada 4 tahun akan datang, jadi faedah compound akan terjadi dalam bank kamu lah. Jadi faedah compound dia akan berganda lah faedah dia. Tapi peratus tidak berubah. Peratus tidak berubah mengikut semasa lah. Ikut semasa. Kalau dia cakap 1.8 tu, sepanjang tahun walaupun ada perubahan, itu je lah. Kalau ada perubahan, mungkin yang ni akan berubah. Ibu, apakah yang berlaku jika wang simpanan dikeluarkan? Apabila wang simpanan berkurangan, nilai faedah pun akan berkurang. Contohnya kan, kalau di sini awak keluarkan 1,000, jadi yang kedua ni akan dapat faedah compound berdasarkan daripada baki wang tu. Jadi kat sini sedikit lah. Okey, boleh faham? Jadi kita dah bercerita tentang faedah mudah, faedah compound. Lepas tu kita dah bercerita tentang akaun simpanan dan akaun pelaburan. So kita sambung dengan kredit dan hutang ya, kredit dan hutang. Okey, di sini ada dialog. Okey, ayah dia ni dia nak beli kowe, contoh kowe lah. Saya nak beli mesin penapis air yang berharga yang ni. Okey. Lepas tu tuan nak bayar dengan apa? Saya bayar dengan kad kredit. Jadi maksudnya dia guna kad kredit. Kredit ni adalah hutang. Okey, dia guna kad kredit. Okey, lepas tu yang ni tanya, kad kredit tu apa ayah? Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air tadi, ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Begitu. Jadi maksudnya kad kredit ni
dia guna bank lah bayar. Jadi ayah dia tak perlu bawa wang tunai yang banyak lah. Tetapi sekarang ayah dia berhutang dengan bank. Ayah dia tidak berhutang dengan orang tempat membeli ni tadi. Sebab dekat ni diorang dah bayar melalui bank. Jadi berhutang dengan bank saja. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan caj bayaran lewat. Jadi yang ini kebaikan dan keburukan kredit lah. Kad kredit. Dia ada faedah. Lepas tu kalau gagal dia ada caj lewat bayar. So, maksudnya kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Jadi kalau nak membeli barang yang besar, mungkin biasanya orang guna kredit card untuk bayar sebab dia adalah kemudahan untuk menangguh pembayaran. Jadi kita tak perlu mengeluarkan cash, bank yang keluarkan, cuma kita bayar dia sedikit demi sedikit setiap bulan. Dia ada tempoh dia. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. So, credit card ni adalah hutang. Jadi kamu kena bayar. Okay. Seterusnya pembelian secara kredit dan tunai. Pembelian secara kredit dan tunai. Ni kredit dan tunai. Keluarga Andrew membeli televisyen tu secara tunai. $1,250 dibayar terus. Maksudnya di tunai tu maksudnya dia bagi duit. Dia bagi wang secara tunai. Keluarga Carol membeli televisyen secara kredit. $120 100% dia bayar setiap bulan selama 12 bulan. Jadi maksudnya kredit ni sistem bayaran ansuran. Kalau tunai kita bayar satu tu bayar terus lah $1,250 tu. Dia bayar cash. Dia bayar dengan wang tunai. Yang keluarga Carol ni pula dia bayar secara kredit iaitu secara ansuran bulanan. Okey, apa maksud pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit? Pembelian secara tunai tidak berhutang. So maksudnya yang tadi dia bayar duit tu tadi teruslah hak jadi hak milik dia. Tidak dikenakan faedah. Membayar harga asal. Bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Jangan keliru dengan kad kredit. Kad kredit tadi bank bayar dulu. Kad debit ni wang yang ada pada diri kamu, yang ada pada bank kamu. Jadi bayaran boleh digunakan guna wang tunai ataupun kad debit. Tetapi dia dibayar secara tunai, maksudnya tidak berhutang. Tetapi kalau pembelian secara kredit, dia berhutang. Jadi kenakan faedah membayar harga yang lebih daripada harga asal. Maksudnya harga tu akan lebih lah. Ni harga kalau hutang. Jadi maksudnya lebih 1,450. Lebih 200 lah macam tu. 200 daripada harga asal. Bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Boleh bayar secara kad kredit ataupun boleh bayar melalui tunai dan ke dalam akaun yang akan diorang bagi ni nanti. Biasanya ni selalu berlaku dekat kedai-kedai jual perabot, okey, yang berhutang ni. Jadi harga yang berhutang ni lebih tinggi lah daripada harga yang tunai sebab dia ada dikenakan faedah. So, homework pada hari ni, sila jawab latihan muka surat 19, sila buat semua. Pastikan anda membuat jalan pengiraan pada semua soalan jika ada jalan pengiraan lah. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay, terima kasih.